minta untuk Miss buat pelarasan bagi belanja dan hasil punya part, iaitu belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terima, hasil belum terperoleh. Okay, so inilah video yang Miss akan buat. Okay, penerangan yang lebih detail berkaitan dengan perasaan belanja dan hasil. Okay, so don't forget to subscribe, like, share dan comment I punya YouTube channel. Alright, so if you are ready, so let's go. Welcome back to my YouTube channel. Alright, so untuk video kali ni Miss akan share dengan you all berkaitan dengan pelarasan. Dan salah satu perasaan yang akan ada adalah berkaitan dengan perasaan belanja dan hasil. So ini adalah topik yang akan Miss bincangkan dalam video ini. Alright, so before that kita recap sikit yang mana belanja dan hasil dia ada beberapa perasaan. Okay, so kalau kita tengok dekat jadual I, okay, belanja I bahagikan dia kepada dua. Okay, iaitu kita ada perasaan kita panggil sebagai belanja prabayar. Boleh nampak, so kita ada belanja prabayar di sini. Dan juga kita ada belanja belum bayar. Okay, yang hasil pula kita ada dua juga, iaitu kita ada hasil belum terperoleh dan juga kita ada hasil belum terima. This one. Okay, so kita nak terangkan dulu, Miss nak terangkan dulu apa itu belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terima, hasil belum terperoleh. Okay, untuk perasaan belanja dengan hasil kita akan bahagikan dia kepada dua juga, iaitu perasaan yang berkaitan dengan something yang terlebih. Okay, macam mana you nak tahukan keempat-empat jenis ni? Okay, dia akan bergantung kepada tempoh perakaunan. Sebab tu my dear, bila you baca soalan, tolong tengok dulu tarikh tempoh perakaunan itu bila. Okay, contohlah dekat sini Miss ambil tempoh perakaunan you adalah pada 1 hari bulan 1 tahun 2020. Dan bermaksud kalau setahun dia akan tutup pada 31 hari bulan 12 tahun 2020. So setahunlah tempoh perakaunan. Okay, so apa sahaja urus niaga ataupun transaksi yang berlaku lebih daripada tarikh 31 hari bulan 12 2020, itu menunjukkan urus niaga tu adalah urus niaga yang terlebih. Kenapa? Sebab kita sepatutnya akan rekod belanja dan hasil tu sehingga 31 hari bulan 12 hingga 20. Tapi ada something yang terlebih, hasil yang terima lebih daripada yang ni, belanja yang you bayar lebih daripada 31 hari bulan 12 ni, itu kita panggil sebagai urus niaga yang terlebih. Okay, dan yang kedua, kalau urus niaga tu berlaku dari ke dalam tempoh perakaunan, maksudnya dalam within these 2 dates. Okay, maybe lah dekat sini, I ambil kat sini berlaku pada bulan Ogos. Okay, here. Maksudnya dia tak sampai 31 hari bulan 12. So ini menunjukkan dia adalah something yang terkurang, something yang urus niaga yang masih belum direkodkan. Sedangkan kita perlu rekod sesuatu urus niaga tu, tak kisahlah dah bayar ke, dah terima ke, belum ke apa, you mesti kena rekod sehingga 31 hari bulan 12. So nampak? So ada berapa urus niaga? Dua, something yang terlebih, lebih daripada tempoh perakaunan kita. And yang kedua, something yang terkurang yang berlaku sebelum daripada tempoh perakaunan kita. Okay, so kita tengok dulu berkaitan dengan terlebih. Apa yang terlebih? Okay, yang mana kita ada dua tadi kan, perasaan belanja dengan hasil. Okay, kalau perbelanjaan yang terlebih, kita panggil dia sebagai belanja prabayar. Belanja prabayar adalah something yang terlebih. For example, katakanlah you bayar bil elektrik, iaitu kita panggil sebagai kadar bayaran. Okay, sepatutnya you kena bayar bil elektrik sampai bulan 12 je. Tapi mungkinlah masa tu you tengah ada durian runtuh, duit banyak. So you kata, malaslah nak bayar lagi nanti. Tak apalah, saya nak bayar sampai bulan 3. Contoh, nampak? Sampai bulan 3. Sedangkan akaun yang you tengah buat adalah sampai 31 hari bulan 12. So bermaksud dia adalah something yang terlebih. Maka nama dia sebagai belanja prabayar. Okay. Dan bila berkaitan dengan belanja prabayar, you tak boleh record selepas 12, tetapi dia dah pergi record. Dia pergi record sampai bulan 3. So apa yang you perlu buat? You perlu tolakkan perbelanjaan tersebut. Contoh kalau dekat imbangan duga, ada kat situ tulis amount dia 500, yang you bayar terlebih 200. Maka you buat apa dekat imbangan duga you? You ambil 500 tadi tu, you tolakkan dengan 200. So maksudnya amount yang sebenar kadar bayaran adalah cuma 300 saja. 200 tu terlebih. Nampak? The treatment dia adalah you kena tolak amount tersebut. Sebab dia yes, very good, dia terlebih. Okay, and yang kedua adalah hasil yang terlebih. Nampak? Ni terlebih. Nampak ni? Ni terlebih. Tadi kita ada belanja prabayar. Belanja prabayar pun terlebih. Dan kita juga ada hasil yang terlebih, kita panggil sebagai hasil belum terperoleh. Yang mana you terima terlebih. Let's say lah you ada satu bangunan. You ada satu bangunan besar ni. Okay, yang dekat bahagian sini you buka kilang. Ini adalah kilang you. Yang dekat sini you buka kafe.
Dekat sini tak tahu nak buat apa. So apa you buat? You bagi orang sewa. Okay, you bagi orang sewa. So bila you bagi orang sewa, maka you akan menerima apa? Sewa diterima. So amount yang sewa diterima tu, let's say lah sekarang ni sama juga macam tadi, you punya tempoh perakaunan sehingga 31 hari bulan 12 tahun 2020. Tapi kebetulan orang tu dia pun sama tengah dunia runtuh juga. Dia bayar sewa sampai bulan 2. Contoh. So kita pula dah pergi record lah pula sampai bulan 2 sebab kita dah terima kan duit tu. Tapi ingat, kita hanya akan record sampai bulan 12. So yang lebih yang you terima tu, kita akan tulis apa? Kita akan tulis dia sebagai sewa, hasil sewa belum terperoleh. Terlebih kan, sama juga situasi dengan belanja prabayar. Terlebih kan, so apa you kena buat? Tolakkan dia. Maka hasil tadi tu you kena tolakkan hasil yang tersebut. So katakanlah dekat dalam you punya hasil dalam imbangan duga tu, sewa tu you record tu sebanyak 14,000. Mungkin 1,000 untuk setahun lah, 1,000 sebulan sewa dia patut bayar. Dia bayar sampai bulan 2 kan, so dia bayar sebanyak 14 bulan. Ialah setahun 12 bulan, tambah lagi 2 bulan, 14 bulan. So 2 bulan terlebih tu adalah 2,000. So 2,000 tu you kena keluarkan daripada 14,000. So maka amount yang sepatutnya you recordkan adalah 12,000. So 2,000 yang terlebih tu nak campak mana? You keluarkan, you akan recordkan dia sebagai sewa belum terperoleh. Yes. Okay, so dia adalah kategori liability. Okay, tapi itu I akan explain kemudian. Okay, jangan lupa subscribe. Okay. Okay, kalau tadi kita dah bincangkan pasal something yang terlebih, betul tak? Maksudnya berkaitan dengan belanja ataupun hasil yang you terlebih bayar, you terlebih terima. Okay, now kita nak bincangkan pula berkaitan dengan hasil ataupun belanja yang mana you terkurang terima, you terkurang bayar. Dan bila dia terkurang, maksudnya you belum record. So bila belum record, kalau macam tadi terlebih, you kena tambah ke tolak? You kena tolak sebab dia terlebih. So this one you akan oppositekan dia. Sekarang ni terkurang lah, tak record lah. So apa you akan buat? You kena tambahkan dia. Sebab tu kalau you pasang kat sini, yang kalau belanja yang masih belum dibayar, kita panggil belanja belum bayar. And hasil belum terima, kita panggil sebagai hasil belum terima. And kedua-dua ni, nampak tak? You perlu tambahkan dia. You perlu tambahkan dia. Sebab dia something yang terkurang, yang masih belum rekodkan. And perkataan ni pun dah menggambarkan sayang, belum bayar. Belanja belum bayar. Belanja tu belum bayar lagi lah. Nampak? Hasil belum terima. Patut kena terima tapi tak terima lagi. So dah hasil belum terima. Okay, contoh kita ambil belanja belum bayar. Okay, katakan ada commission. Commission tu you nak bayar kepada you punya stokis, dropship, agent. Okay, patutnya you kena bayar 300 lagi. Dalam imbangan duga you baru bayar 800. Patutnya you kena bayar lagi 300. Bulan 9, 10, 11, 12 you belum bayar. You tak sempat nak pergi office sebab COVID. Contoh lockdown kan. Okay, so apa you akan buat? 800 yang ada kat imbangan duga tu you kena tambahkan dengan 300. Nampak? Sebab dia adalah belum. Bila belum, I cakap apa tadi? You kena tambah. Nampak? You tambahkan dia. Okay. Lepas tu amount 300 tu kan you dah tambahkan. You kena declarekan dia. 300 ni kenapa kena tambah? You akan wujudkan perkataan apa? You akan wujudkan perkataan commission belum bayar. Yes. Okay. And same goes you hasil belum terima. Contohnya I ambil sewa tadi. Kalau tadi sewa yang terlebih terima. Sekarang ni sewa yang you kurang terima. Mungkin COVID, orang tu tak ada duit, dia pun tidak bayar sewa. Kita pun macam okey lah, tak apalah bayar lambat sikit kan. Okay, so kita pun tak record untuk setahun sebab kita tak terima lagi kan duit tu. So apa you akan buat? Walaupun belum terima, you still kena tambahkan dekat hasil. Sebab kita nak tahu berapa total hasil yang sepatutnya kita akan dapat. Sebab tu apa-apa pun dalam tempoh perakaunan, dalam imbangan duga tu, amount yang patut you kena letaklah amount yang sepatutnya. Tak perlu kisah pasal bayar ataupun tak perlu kisah pasal kita dah terima ke tak. Yang patut kita rekodlah amount yang sepatutnya. Faham? Okay. So, you dah faham dah maksudnya apa conclusion dia. Kalau belanja prabayar, hasil belum terperoleh, something yang terlebih, you kena buat apa? You kena tolakkan dia. Tolak dekat belanja dan tolak dekat hasil. Ini adalah sepatut yang you kena buat. Okay. Dan kalau something yang terkurang, iaitu belanja belum bayar dan juga hasil belum terima. Yang terkurang, apa yang kena buat? You kena tambahkan dekat belanja, you kena tambahkan dekat hasil. Okay, dapatkan yang itu dulu. Dah? Okay. Lepas you dah buat settle yang tu, maka now kita nak recognizekan dia. Belanja prabayar, hasil belum terperoleh dan belanja belum bayar, hasil belum terima, apakah dia punya kategori? Okay, the first one, belanja prabayar. Dia adalah kategori aset. Kenapa aset? Cuba fikir secara logik.
You belanja bayar tu adalah amal terlebih. Katalah kadar bayaran tu bil elektrik you bayar sampai bulan 2. Tiba-tiba nak jadikan cerita. Nak jadikan cerita. Bulan 1 you duduk situ. Tiba-tiba bulan 2 tu you nak pindah. Sebab katakanlah you kena pindah kerja ke, so you tak nak duduk kat rumah tu. You tak nak duduk, you nak, okay, kita ambil perniagaan lah. You nak buka perniagaan kat tempat lain, so you tak nak duduk dah dekat perniagaan yang sekarang tu. So bulan 2 yang you dah bayar tu, boleh tak you dapat balik? Boleh tak you minta balik daripada TNB ke, Syahbaz ke? Boleh lah, sebab you belum duduk lagi. Faham tak? So maksudnya selagi benda tu belum lagi bulan tersebut, itu adalah hak you. So itu duit tu adalah hak you kan? So duit kan? Aset kan? So dia berharga kan? Sebab itulah kenapa belanja prabayar kita letakkan dia sebagai aset. Ataupun you boleh fikir macam ni. Sekarang you dah bayar terlebih. In future akan datang, perlu bayar? Tak perlu. Bagus tak? Tak perlukan duit. Bagus lah, tak perlu keluarkan duit lah sebab itu dah bayar. Best kan? Sebab dia bagus, maka dia adalah kategori asset. So as a conclusion, belanja prabayar I letakkan dia sebagai asset. Okay, itulah berkaitan dengan belanja prabayar. Maka nanti you akan masuk dekat PKK, you akan letakkan dia belah debit. You akan letakkan dia belah debit. Mana? Ni. Belanja prabayar you akan letakkan dia belah debit sebab bila dalam PKK dia adalah kategori asset. Yang dekat imbangan juga satu lagi, dekat belanja you kena tolakkan sebab dia something yang terlebih. Itu yang pertama. Okay, alright. Okay, so yang kedua kita tengok pula berkaitan dengan hasil belum terpulih. Hasil belum terpulih berkaitan dengan apa? Something yang you terima terlebih. Apa dia punya klasifikasi? Contoh I ambil situasi, I bagi you 5 juta. Nah, ambil. Tapi itu bukan duit you, duit miss. Beban tak pegang? Jawab soalan I. Beban tak pegang duit 5 juta tu? Itu bukan duit you. Beban. Itulah maksudnya. You pegang duit orang yang mana itu bukan duit you. Selagi belum lagi masuk bulan tu, itu bukan hak you. So you akan jadi satu bebanan. Sebab tu kenapa hasil belum terpulih dia adalah satu liability. And satu lagi you boleh fikir juga adalah back in future. Kenapa? You pegang, you dapat duit terlebih. Katalah dapat duit daripada orang tu terlebih. Akan datang you dapat tak duit tu? Tak, sebab you dah dapat dah. You dah terima dah. So tak dapat kan akan datang. Good ke tak good? It's not good, it's a bad in future. Sebab you tak terima duit tu. Kan? Kalau tak dapat duit tak best lah. Cuba bayangkan mak you tak bagi duit. Best tak? Tak best. Sama situasi dia. Sebab tu bad in future dia akan jadi liability. Ataupun you boleh pegang berkaitan dengan bebanan. Beban lah pegang duit awak ni. Bila lah nak masuk bulan 2 ni? Selagi tak bulan 2 risau lah. Saya takut terguna duit awak ni. Faham? Sebab tu kenapa hasil belum terpulih dia ada di bawah kategori liability. Yes, very good. Okay, dan macam tadi lah, hasil tu juga kena tolakkan sebab dia terlebih. Okay, dah. Okay. Yang seterusnya, belanja belum bayar. Belanja belum bayar adalah kategori liability juga. Ini perkataan ni dah menggambarkan. Dia sama macam akaun belum bayar. Akaun belum bayar liability kan? Sama. You belum bayar. Bila belum bayar adalah satu hutang. So, bila hutang apa? Liability lah. Okay. Dan kalau nak fikir pasal in future pula, sekarang belum bayar. Akan datang kena bayar? Kena. Duit keluar? Keluar. Bagus ke duit keluar? Tak bagus. So bad in future, maka dia menjadi liability. Yes, good. Okay, next one, hasil belum terima. Hasil belum terima adalah berkaitan dengan aset. Kenapa you belum terima lagi? So duit you ada dekat orang tu. Berharga tak? Berharga. So nampak? Tak dapat lagi duit ni. Duit tu kat dia ni. So dah something yang sangat bernilai kepada kita. Sebab tu dia di bawah kategori aset. Dan satu lagi benda yang boleh fikir adalah sekarang belum terima. In future, you terima tak duit tu? Terima. Bagus tak bila terima duit tu? Bagus. Bila bagus, dia akan jadi kategori apa? Aset. So itulah berkaitan dengan hasil belum terima. Faham? So dah tahu dah. So kategori di atas conclusion apa? Belanja prabayar adalah aset. Hasil belum terpulih adalah liability. Belanja belum bayar adalah liability. Hasil belum terima adalah aset. So itulah dia punya klasifikasi. Okay? So kalau you okay, so kita continue dengan buat soalan. Let's go! Alright, now kita nak teruskan dengan soalan yang berkaitan dengan perasaan belanja dan hasil. Okay, so dekat bawah ni adalah sebahagian daripada maklumat tambahan lah yang berkaitan dengan belanja dan hasil yang tadi. And dekat atas ni adalah beberapa imbangan juga yang ada kena-mengena lah dengan belanja dan hasil yang kita nak buat. Bukan bagi keseluruhannya, it's a sebahagian sahaja. Okay, so kalau you nampak kita ada jualan, kita ada insurans, sewa, faedah atas pinjaman. Okay, kita tengok one by one. Okay, the first one.
Okay, first thing adalah tolong tengok tempoh perakaunan. So maksudnya sekarang kita tengah buat account untuk 31 Disember 2020. Maksudnya you punya account lah start daripada 1/1/2020 sehingga 31/12/2020. So kita akan record everything, urus niaga yang melibatkan tarikh dalam 2 tarikh ni. Okay, so tengok yang pertama dia kata apa dekat sini. Insurans 1,500 adalah untuk setengah tahun. Okey, semua orang fikir? Sambil tengok video I, semua fikir setengah tahun berapa bulan? 6 bulan. Okey, tolong letak dekat atas ni 6 bulan. So this is a 6 months punya transaction. Okey. Lepas tu kata apa lagi? Yang mana setengah tahun yang dibayar pada 1 September 2020. Okey. 6 bulan. Kalau dia bayar 1 September 2020, maksudnya dia akan bayar sehingga berapa hari bulan? Cuba kira sekejap. Bulan September lah bulan 9. 9, 10, 11, 12. Bukan 13 1, 2. Okey, ulang lagi sekali. Bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2. Cukup 6 bulan? Cukup. Maksudnya insurans yang amount dia 1,500 tu adalah dibayar untuk sehingga bulan 2 tahun 2021 sebab dia 2020 sini kan. So dia bayar sehingga 28 hari bulan 2 2021. Okey, tengok tarikh dia. Account sepatutnya kita stop record sampai sini, tapi dia pergi bayar sampai 28/2. So what happen? Dia terlebih sampai 28 hari bulan 2. So ini adalah insurans. Insurans ni di bawah kategori apa sayang? Kategori belanja. So what happen? Belanja prabayar. Janganlah pula you terus tolak 1,500. Tak, bukannya semua ni terlebih. Yang terlebih hanyalah 2 bulan, iaitu bulan apa? Bulan Januari dan bulan Februari. Sebab bulan 12 still lagi dikira sebagai tempoh perakaunan. So macam mana you nak tahu 2 bulan terlebih tu? You kalikan dia, iaitu 1,500 amount kan untuk 6 bulan. You nak cari untuk 2 bulan. So apa you buat? You darabkan dengan 2/6. Kenapa 6 ni? Sudah selalu buat 2/12 sebab 6 bulan. Kalau dia kata insurans untuk setahun, maka you akan buat 2/12. Kalau dia kata insurans tu adalah untuk suku tahun. Suku tahun berapa bulan? 3 bulan. Maka you akan darab dengan 2/3. So you dapatlah amount dia. Okay. So kalau kita kira kat sini. Okay, kejap tak bawa pula kalkulator kita. Okay, so kalau 1,500 darabkan dengan 2/6, maka you dapat sini 500. Okay, so 500 lah amount yang terlebih. So 500 lah yang you perlu adjustkan. Okay, now fikir semua orang. Ni amount yang nak adjust Okay, now semua orang fikir. Terlebih kena tambah ke tolak? Logik. Tolak. Okay, insurans kan? Okay, pergi cari perkataan insurans. You tolakkan sini 500. Kenapa? Sebab dia terlebih sebanyak 500. I tukar warna nak bagi you nampak. Lepas tu 500 ni kena recognize. Jangan tolak je. Nak letakkan mana lagi satu? Ya, nama dia adalah terlebih kan? Nama dia akan jadi insurans prabayar. Maka you wujudkanlah kat sini perkataan insurans prabayar. Tadi I ajar you insurans prabayar ni asset ke liability? You bayar terlebih. Kalau katakanlah tiba-tiba I macam nak stop insurans tu, dapat tak balik duit tu? Dapat, contoh lah kan. So dia adalah satu harta pada kita, bernilai kan. So dia adalah satu asset. You dah bayar sekarang terlebih, in future kena bayar tak? Tak payah bayar, tak payah keluar duit. Bagus ke tak? It's a good in future. So means that dia adalah asset. Itulah klasifikasi insurans prabayar. Bila asset masuk mana? Masuk debit. So I masuklah debit sini 500. So nampak tak logik dia? Sini I tolak 500, sini I tambah 500. So dia akan jadi balance. Itu yang pertama. Okay, so ini contoh untuk belanja prabayar. Okay, yang kedua, kita tengok yang kedua. Jualan termasuk 2,600 yang diterima untuk kerja-kerja yang akan dijalankan pada tahun September 2021. Akaun sampai 2020 je yang ini dia pergi record untuk urus niaga yang mana kita panggil sebagai jualan pada September 2021. Ni contoh yang macam ni lah, darling. Katakanlah, okay, 2,600 ni, katalah you buat bisnes tempahan perkahwinan. Sebelum nak, katalah you nak kahwin tu bulan September, takkan bulan September baru nak bayar duit kan? Mestilah you kena bayar duit tu awal supaya orang tu boleh buat bunga, pelamin dan sebagainya. So, tapi benda tu belum berlaku sebab dia akan datang.
Tapi duit dah terima, tak ada masalah. Okay, tapi dia akan still dianggap hasil tu kita panggil hasil yang you terima terlebih. Cepat lah kan, you terima cepat daripada yang sepatutnya. Okay, maka kita panggil sebagai jualan belum terpulih. Tengok balik nota I yang tadi, kita ada hasil belum terpulih adalah hasil you terima terlebih. Hasil juga adalah sebagai pada kita punya jualan juga. So, you akan recognizekan dia sebagai jualan belum terpulih. So, jualan belum terpulih. Okey, dia terlebih kan sayang? Terlebih. Bila terlebih cakap apa? Kena tolakkan dia. So, you pergi dekat jualan, tolaklah dekat sini 2,600. Silap ni, patutnya 58,700. Tak ada titik, sorry. Tak ada titik ni koma. Okay, so 2,600 you kena tolakkan sebab dia terlebih. Lepas tu you akan buat apa? You akan wujudkanlah perkataan jualan belum terpulih. Okay, second liability. Sekarang dah terima duit tu, akan datang terima tak? Tak terima. Is it good or bad? Bad. Bila bad jadi apa? Liability. Ataupun situasi yang kedua yang boleh fikir, orang dah bagi duit tapi belum bulan September. Tiba-tiba kalau dia cancel wedding, kena bayar tak? Kena refund balik. Beban tak pegang duit orang? Beban. So dia adalah satu liability. Okay, so sebab liability berada pada belah kredit. So I pun masuklah belah kredit 2,600. Nampak tak? Dekat atas ni tolak 2,600, dekat bawah ni tambah 2,600. So dia tak kacau pun jumlah imbangan duga yang kat bawah tu. Yes. Okay, boleh setakat ni? Ni I bagi a real situation macam soalan you. Samalah dekat soalan you akan ada imbangan duga dan dia akan ada bagi maklumat tambahan. Benda ni yang you kena buat. So yang ni nanti you masuk jualan insurance ni, you masuk dekat dalam Apur. Tapi jangan ambil amount yang lama 58,700. You akan ambil 58,700 tolak 2,600. Itulah amount yang baru you akan record dalam Apur. Sama juga dengan insurans. Jangan ambil 1,500 dalam nak record dalam belanja, tapi 1,500 tolak 500. So 1,000 yang you akan record. Sebab tu ini I tengah buat adjustment. I tengah buat imbangan duga terselaras sebenarnya sekarang ni. Ingat balik kita dalam perikanan kita dulu kan? Inilah dia. Okay, next kita pergi pula kepada 3. Nombor 3 dia kata apa ke sini? Faedah atas pinjaman adalah 8% dari jumlah pinjaman asal. 8% maksudnya faedah yang you patut bayar adalah faedah pinjaman 8% daripada total 10,000 yang asal. Okay, so 8% darab dengan 10,000. Sepatutnya you akan kena bayar sebanyak 800, betul tak? 8% darab dengan 10,000. Betul lah. You kena bayar 800. So 800 ni adalah amount yang sepatutnya. Tengok dekat imbangan duga, berapa dibayar. Kenapa I suruh buat macam tu? Sebab apa yang dia record dalam imbangan duga adalah amount yang mana dia dah bayar. So faedah atas pinjaman yang dia dah bayar cuma 500. Sepatutnya kena record berapa? 800. Jadinya berapa amount yang belum record? Okay, 500 adalah amount yang dah bayar. So bila you tolakkan 2 ni, makanya 300 ni adalah amount kita panggil sebagai belum bayar. Maka 300 ni lah yang you perlu adjust dalam imbangan duga. Sepatutnya 800 yang you kena bayar faedah pinjaman, tetapi yang dah bayar cuma 500. Mana I dapat dalam imbangan duga. So you akan adjust macam mana supaya nak jadikan dia 800? You kena tambah ke 300 sebab belum bayar, belum record. Tengok balik nota I. Bila berkaitan dengan belum bayar, belum record, you kena buat apa? Tambah. So apa yang I akan buat? I pergilah dekat 300 ni, dekat faedah pinjaman, I tambah sini 300. So nanti bila I tambahkan dia, I dapat 800. So itulah amount yang sepatutnya kita record. Okay, dan make sure jangan lupa you recordkan, you wujudkan perkataan baru. Apa dia? Faedah atas pinjaman belum bayar. Belum bayar. Hutang kan? Dengar pun dah tahu dah. Pinjaman belum bayar. So it's a liability. I put here on a credit side sebab dia adalah liability. 300. So nampak? 300 debit, 300 credit, balance. Boleh? Shun? Faham? Alright, good. Okay, dah. Tak apa. Pause dulu. Okay, faham ke dulu? Okay, betul. Okay, dah.
Okay, nak kita pergi pula point nombor 4. I nak bagi you rasa macam ni macam live class untuk you. So tu I macam bercakap-cakap dengan you. I tak nak macam satu macam awkward sangat video ni. Okay, you pun borak-borak dengan I, cakap je dengan I apa-apa. Walaupun I tak dengar, anggap je lah I dengar. Okay, yang keempat, sewa yang diterima adalah setiap akhir suku tahun sebanyak 2,250. Sewa yang diterima adalah setiap akhir suku tahun. Maksudnya suku tahun tu macam mana? Okay, cuba tengok, kita 12 bulan. Jadinya bulan suku ada 3 bulan kan? Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Okay, so inilah sewa yang diterima adalah setiap akhir suku tahun. Okay, sebanyak 2,250. Okay, cuba tengok dekat sewa sini. Dekat sewa sini tulisnya adalah amount dia sebanyak 7,500. Okay, kalau ikutkan setiap suku tahun 2,250. Okay, kalau kita kira betul-betul lah sayang. Kalau kita kira betul-betul lah 2,250 dalam untuk setiap suku tahun. Maksudnya akhir tu apa? Akhir ni. Maksudnya 1, 2, 3 dia bayar bulan 3. 4, 5, 6 dia bayar bulan 6. 7, 8, 9 dia bayar bulan 9. 10, 11, 12 dia bayar bulan 12. Okay, apa yang nak terang kat sini adalah 2,250 ni adalah untuk 3 bulan. Adalah untuk 3 bulan. Okay, so kalau 3 bulan, bermaksud kalau untuk 12 bulan berapa? Ada berapa gap sini? 1, 2, 3, 4. Okay, so amount yang sepatutnya you terima adalah 2,250 darab dengan 4. Kita nak tahu untuk setahun kan? Okay, I pun kalikan 2,250 darabkan dengan 4. Should be amount yang you patut terima adalah 9,000. Faham? 9,000. Okay, sebab sini patutnya terima 2,250, 2,250, 2,250, 2,250. Tapi amount yang kita baru terima, tengok imbangan juga, mana? Okay, sewa. Yang kita baru terima adalah 7,500. So, apa you akan buat? You tolakkan amount yang sewa yang dah terima, iaitu adalah 7,500. So, kalau you tolakkan dia, bermaksud ada amount 1,500 yang mana you masih sewa belum terima. So amount lah yang you kena adjust. Sekarang ni. Belum terima. Patutnya kita terima 9,000. Tapi kita baru terima 7,500. Lagi 1,500 belum terima. Ingat, you kena record amount yang sepatutnya untuk 12 bulan ni. Tapi baru record 7,500. So apa you kena buat? Belum terima, belum record. Kena tambah ke tolak? Jawab tambah. Yes. So you pergi dekat perkataan sewa tadi tu, you tambahkan dia. Pergi dekat perkataan sewa tu, you tambahkan dia dekat sini 1,500. Nampak sewa. Okay. Lepas tu you akan wujudkan perkataan apa kat sini? You akan wujudkan perkataan sewa belum terima. Belum terima kan? Sekarang belum terima, akan datang terima. Bagus ke tak bagus? Baguslah, dapat duit. So bagus kan? I put as asset. Letak dekat mana sayang? Asset debit. I letak debit sini 1,500. Settle. So nanti ni masuk dekat PKK, dekat bahagian asset tulis sewa belum terima. And then dekat bahagian APU, dekat bahagian hasil, letak situ 9,000. Macam dapat 9,000? 7,500 tambah 1,500. Boleh je nak buat kasi 9,000, potong 7,000. Boleh. Tapi I ni takut sangat berlaku careless. I takut sini dah cun lah 9,000. Tapi dekat sewa belum terima pun I letak juga 9,000. Yang tu I takut. Yang tu I takut careless tu. Sebab tu I nak cakap banyak kali, tolonglah ambil amount yang ni. Yang amount yang selepas ambil yang sepatut dan juga amount yang telah dibayar terima. So macam mana you nak dapat amount ni? Amount yang sepatutnya tolak dengan amount terima. Tolak dengan amount yang dibayar. Tolakkan dia. Maka you akan dapatlah perbezaan amount yang patut you laraskan. You patut betulkan dia. Ya. Okay. So ini antara contoh untuk you nak adjust berkaitan dengan perasaan imbangan juga yang ada berkaitan dengan belanja dan hasil. So I hope that bila you dapat je soalan-soalan macam ni, tolonglah buat dengan berhati-hati dan jangan take for granted for this one. Why? Sebab dia akan ada dekat banyak topik.
Dekat topik bilikan tunggal dia akan ada. Dekat topik kos pengeluaran, dekat topik perkongsian, rekod tak lengkap, topik apa lagi, kelab dan persatuan. So semua topik-topik yang sebut ni semuanya ada perasan yang macam ni. So please don't take for granted. Kalau boleh pergilah cari 10 soalan trial, cuba buat berulang kali perasan yang macam ni sampai you nampak macam mana trick dia. Perasan tak susah, tapi dia akan jadi susah kalau you tak tahu macam mana untuk trick dia. Trick tu maksudnya apa? Nak kena tambah ke tolak? Apa perkataan yang you kena wujudkan? Faham? So itulah cara untuk you betulkan, jadikan dia sebagai satu imbangan duga yang terselaras. Barulah you boleh buat apur, barulah you boleh buat PKK. Apur dan PKK tak boleh diteruskan kalau imbangan duga terselaras you tak buat lagi. Sebab tu bila dapat soalan macam ni, settlekan dulu maklumat tambahan, baru you selesaikan penyata kewangan. Okay? So I hope that for this video akan memberi banyak sangat input baru ataupun something yang boleh recap balik. Mungkin ada benda yang terlupa, okay, untuk berkaitan dengan perasan belanja dan hasil. Alright? So itu saja untuk video kali ni. Thank you so much dan jangan lupa untuk support me, subscribe, like, share dan komen I punya YouTube channel supaya I akan buat banyak lagi video yang lain. Alright? So see you guys. Thank you so much. Assalamualaikum and bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye.